Okay, so this one adalah topik yang kita nak discuss more details dalam logic addressing, yang mana kita nak buat more exercise lah, lagi faham, lagi jelas. Sebenarnya topik-topik IP addressing seperti sebelum ini kita tengoklah, kita panggil notation, binary notation, decimal, bagaimana logic addressing ini kita convert kepada bentuk decimal ataupun notation. Right, then kita akan tengok class full addressing. Okay, so dekat sini boleh kelas dengar Dengar, madam. Okay, so kita tengok yang sebelum ni. Okay, madam dah tunjuk tadi about what we call this one adalah command line, right? Dan kita nak tengok IP address, IPv4 bagi komputer yang madam guna sekarang. Alright, so menggunakan command ipconfig. Okay, so kat sini kita boleh dapatkan IPv4 dengan tengok dekat Ethernet adapter Ethernet. Alright, so from here kita nampak kat sini this IP address given for this machine. So this IP address adalah 192.168.1.141. Okay, dapat kat sini? Dapat kelas? Dapat. Okay, so from here, asas je lah kita nak perlu faham bagaimana kita nak tukarkan. This one adalah bentuk apa ini? Ini bentuk apa kita panggil ni? Bentuk apa ni? Yang tengok video tadi ni bentuk apa ni? Kita panggil dotted apa? Dotted decimal notation. Yes, you are right. Dotted decimal notation. Okay, wah. Hebat. Alright, so this one adalah dotted decimal notation sebab dia nombor desimal. Alright, dan kita tengok ada dotted. Alright, di antaranya ada dotted. So this IP address, bagaimana? Biasanya soalan tanya jugalah bagaimana kita nak tukarkan kepada binary notation. Senang sangat. You dah belajar dalam topik topik conversion sebelum ini dan menggunakan calculator sahaja untuk tukarkan desimal kepada binary. Alright, sekarang Hasif ke siapa ada kat sini, Faiz ke apa, alright, minta tolong cuba tukar menggunakan calculator. 192 apa dapat? 168 dapat apa? 1 dapat apa? 141 dapat apa? Alright, cuba tolong Madam sekarang. Madam tak ada calculator. Okay, 192 dapat berapa? Mana budak pandai ni? Budak pandai Hasif ni? Programmer ke? Sekejap, madam. Kelas satu lah. Satu. Berapa? Kosong. Tak apa. Kita tunjuk kat sini This one 192 ada pun kalkulator kat sini. Alright. So okay, binary nampak tak? Binary adalah 1100. Kemudian kita dapat 0000. Inilah for 192. Dan kita ada apa lagi? Kita ada 168. Kita letak 168 pula. Okay, so you ada calculator lagi senang lah. Alright, kenapa banyak? Okay, no wonder banyak. Okay, clear dulu. 168. So binary for 168 adalah 1010. Ya. 1010. 1000 kan? Okay. Alright. So satu adalah satu lah. Bagaimana satu? So 000 00001. Alright. Dan seterusnya adalah 141. Alright, 141. 141 adalah 1000. 1101. Alright, so this one kita letak depan ni lah, senang. 1100. Okay, nampak tak kat sini? Alright, so macam dah complete. This one adalah decimal notation, ini adalah binary notation. Dan ingat lagi, asas bagi logic addressing IPv4 berapa dia punya bit addressing? Berapa bit? Total? 32. Ya, you are right. Tengok cepat dia dah. Alright, faham gila kot. Sekali tengok video je faham. Alright, so 32. Kenapa 32? Ini dah 8. Ini 8. Ini 8. Dan ini juga dah 8. So 8 dalam 4 berapa Hasif? 32, madam. Oh, 32. Alright, bukan 32. 32 bits. You all
Apa kelas lah. Alright, so this one adalah 32 bits. So logic addition IPv4 adalah 32 bits. Alright, selain daripada this one, okay, kita tengok this one adalah apa? Ada beberapa dalam IPv4 ataupun dalam Ethernet IP config tadi, ada beberapa perkara yang sebenarnya kita boleh tengok lagi. Pertama adalah kita boleh tengok yang penting lah, subnet mask, okay. Kita boleh tengok gateway, itu gateway yang paling penting lah, gateway, subnet mask, alright, apa lagi? So, dan juga physical address. Alright, physical address again adalah MAC address ataupun kita panggil address given by network card dekat komputer kita. This one adalah unique address. Di mana kalau lagi perasan, those yang pakai network card, alright, so dia akan ada unique ID for that particular network card. This one adalah we call as physical address. Alright, dan yang kedua adalah we have IPv4, yang paling penting IPv4. Kita ada subnet mask, nanti kita tengok apa itu subnet mask. Alright, dan kita ada default gateway. Alright, so now, okay, so dalam asas networking, alright, pertama kita kena faham lah IPv4 tadi 32 bit, bagaimana nak tukar, nak tengok. This one decimal noted sebab dia senang sangat nak faham, very easy to understand sebab dia merupakan nombor-nombor yang kita guna kan. Alright, dan this one adalah binary notation. Alright, so next kita kena faham adalah class full addressing. Ingat lagi madam ajar? Alright, ada berapa kelas semuanya? Ada berapa? 5. Ya betul, kita ada 5 A, boleh tengok sini. A, B, C, D dan E. Alright, so bagaimana nak tahu kelas, setiap kelas IP address itu adalah dengan melihat first byte yang pertama. Alright, ingat lagi kita ada table sebelum ni. Mereka tak hafal, tapi you guys pun tak perlu hafal. Alright, kenapa tak perlu hafal? Sebab you kan boleh tengok buku, so tengoklah buku. Alright, so jangan dah hafal lah, pergi tengok je, pergi cari je. Alright, we have class A adalah from 0 sampai 127. We have B adalah 1 to 8 sehinggalah 191. Alright, C adalah 192 hinggalah 223 and D adalah 224 hinggalah 239 and then E adalah 240 hinggalah 255. Alright, so faham betul-betul jenis kelas dia berdasarkan first byte yang pertama. Dan bagi madam sangat senang adalah menggunakan decimal only. Alright, tak perlu guna binary, guna decimal dan you kena faham inilah table ini. Alright, so now, alright, kita dah dapat IP address tadi dan kita tengok IP address kita ini dekat mana sebenarnya? Dekat mana? Kelas apa? 192 dekat mana? C. Ya, betul. Dia adalah kelas C. Okay, kelas C. Alright, so sebab dia punya IP adalah 192. 192 lah kat sini. 192 sehinggalah 223 ia adalah kategori kelas C. Alright, jelas kat situ. Apa kelas C sebenarnya? Yang madam ajar dalam video tersebut, kelas C adalah small organization. Organisation kecil-kecil je. Company madam ni kecil je. Alright, madam duduk kat sini lah office madam. Sangat-sangat small. Di mana mempunyai pekerja ataupun IP address pada komputer ialah below than 256 punya PC or IP address. So it's considered as small organization. Dan for information, bagi kelas A, B dengan C ialah for unicast. Alright, unicast maksudnya ia adalah from 1 to 1. Alright, that is unicast. Alright, so this category adalah kelas C dan dia adalah for small organization company. Kalau kita tengok, this one juga kita tak perlu hafal. Kalau kita tengok this one, okay, this one. Right, kita tutup lah this one. Aduh. Alah, kalau kita tengok this one, bagaimana kita nak faham this table pun tak perlulah rumit sangat nak faham, nak hafal dan sebagainya. Tetapi you kena faham dalam dia very detail. Contoh sekarang, madam talking about kelas C. Kelas C, alright, service provider mempunyai lebih daripada 2 juta lebih. Alright, 2 juta lebih blocks yang dia boleh bagi dekat mana-mana company. Alright, the whole Malaysia or the whole world. Alright, let's say kita ada 2 juta lebih. Alright, dan setiap blok tersebut hanya allocate 256 IP address saja. That is sangat sesuai untuk company yang kecil. Alright, dia punya blocks yang besar, maksudnya ramai yang boleh reserve for that kelas C.
Tetapi setiap blok adalah 256 IP address saja. Tetapi kalau company itu a bit bigger compared to C tadi, dia mempunyai blok adalah 16,384, tetapi setiap blok adalah 65,536 IP address can be reserved. Alright, so this one B adalah untuk medium size company. Alright, saya tak pasti your ITM macam is considered which one. I think B sebab dia adalah 65,000. Alright, so kelas A adalah mempunyai blok yang kecil 128, tetapi setiap blok adalah 16 juta. Alright, 16 juta IP addressing, di mana ia adalah for huge ataupun for big company organisation. Alright, so next, you kena faham this one very well. Alright, so find the class official address. Mereka dah tengok semalam. Alright, kita buat more exercise kat sini. So, nampaklah kat sini, kalau contoh, okay, kat sini, contohnya dia adalah, okay, kita buat lagi. Alright, this one. Okay, kita buang ini. Right, kita buat more exercise lepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So, alright. So, kita go on net ID and host ID. Alright. Net ID dia adalah apa? Okay, 1 adalah net ID. Okay, 2, 3, 4 adalah host ID. Ini you kena hafal. Kena ingat dia kena hafal. Alright, sama dengan B. 1 dengan 2 adalah net ID. Host adalah 3 dengan 4. C adalah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 adalah net ID. Host adalah 4. Right. Okay, very easy. Alright. So example this one. Pertama, nak dapatkan net ID or host ID, kita kena faham kelas dia apa dulu. Alright. Kalau this one, 192 adalah kelas C tadi. Di mana kelas C ingat lagi apa? Dia punya organisation adalah 12 million, 2 million. Alright, 2 juta blok, tetapi setiap blok ada 256. Kenapa 2 juta? Alright, ada reason dia, tapi Madam tak perlu explain more sebab you kena faham dengan blok tu je. Alright, now this one adalah kelas C. Kelas C, net ID mana? Alright, Madam tak ada marker kalau lain lah. Kalau ada marker senang. Alright, tak ada. Alright, so kelas C, dia adalah kelas C tadi. Alright, so net ID lah apa? Again, kelas C net ID adalah 1, 2, 3. Alright, 1, 2, 3 byte yang pertama. Host ID adalah apa dia? 3 byte, 4 byte yang terakhir. 1, 2, 3 adalah apa? 1, 2, 3 adalah 192.168.1. Alright, dan host ID adalah 141. Alright, itu sahaja. Alright, so you kena faham bagaimana nak membaca net ID dengan host ID. Okay, Madam buat satu soalan lagi, boleh? Alright, satu sikit lagi sebab Madam nak stop pukul 9 ni. Alright, kejap. Okay, contoh kita ada 10.20.30.40. Alright. So, kelas. Okay, Faiz, Hasif. Siapa lagi dalam kelas kita ni? Ini kelas apa ni? 10 ni, depan. CSC 318. Selesai pun. Kau pergi pun ada ke? Kau pun Gapo pula Ali ni? Gapo dia puluhan. Li. Kau tidur kau? Ali mampu Ali. Ali, ya Allah, Ali. Dia nak mati benar aku Ali. Sabar Ali. Akbar. Kelas apa Ali. tu? Nak jerit dengan saya. Aduh. Jerit dengan saya. Astaga. Ada minum bahan terlarang tu? Aduh. Ada, okey. 10 depan ni kelas apa? B. Oh ya, kelas B? Kelas A. 10 ke depan? Ni, Allahu Akbar. Baru bangun tidur dah ke? Bangun tidur ke? Alright. Mimpi ni, saya pun tak ada lebih banyak ke? Tak siapa mimpi kita mau. Alright. Okay. Alright, so this one adalah kelas A. Alright, so kelas A kita kena tahu. Alright, soalan Madam adalah, okay, soalan ni kelas apa? Pertama kita jawab A. Net ID lah apa kat sini? Net ID lah apa? Kelas? Bagi kelas A, net ID lah yang mana? Hello? Kelas A, net ID yang mana? Kita nak ambil net ID? Kelas A? Kelas A, yang ni. A, net ID yang mana?
Yang First byte. First byte. Okay, tak apa. First byte lah net ID. Host ID lah 3 byte yang terakhir. Sebab saya tak ada marker color lain. So, susah. Alright, this one adalah kita panggil net ID. Host ID adalah yang terakhir. Nampak? This one adalah host ID. This one sebab dia kelas A. So, net ID adalah 10. Host ID adalah berapa? 20 dot 30 dot 40. Nampak tak situ? Alright. So, pertama kalau kita nak faham net ID dengan host ID, kita kena faham kelas apa dulu. Daripada situ kita tahu. Okay, again, kelas A, net ID dia yang first byte. Alright. 3 byte terakhir ini host ID. Kelas B, 1 byte dengan 2 byte yang pertama adalah net ID. 3 dengan 4 adalah host ID. Alright. Kelas C adalah 1, 2, 3 adalah net ID. Yang terakhir adalah host ID. Alright. Jelas kat situ? Alright. This one adalah example. Alright. So, daripada sini, alright, daripada sini kita boleh tengok net ID 10. Apa maksud net ID? Net ID ialah host ID ataupun bukan host ID. Net ID ialah network address. Bagaimana network address? Network address for this one adalah you boleh buat 10.0.0.0. Tambah kosong je kat belakang. Itu adalah kita panggil network address. Alright, kita buat satu example lagi. Okay, so kita buat 130.1.2.3. Okay, kelas. Ini adalah kelas apa? kelas B. Ya, betul. Kelas adalah B. Okay, net ID adalah apa? 130. Ya, 130 dan ini yang kedua, yang pertama ini. Yang pertama dan kedua. 130.1. Yes. Ingat lagi madam beritahu B adalah first dengan second byte lah net ID. Host byte lah 3 dengan 4. Host byte pula. Host ID. Alright. Host ID adalah berapa kat sini? 2 dan 3. Ya, 2, 3. Dan tambahan daripada sini adalah dapat net ID. Kita boleh dapat terus network ID. Network address, sorry. Network address dia adalah senang aja. Tambah je kosong kat belakang, cukup kat 4 dotted. Alright, so network address kat sini berapa? Kelas? Tambah 130.1 dot 000. ya, dot 00. Nampak sini? Ini adalah bagi kelas B contoh. Okey, saya buat satu lagi last Satu lagi last. Okey. So next adalah saya buat 200.3.4.5. Alright kelas, ini kelas apa ni? Kelas apa? 200 depan. E. Oh, E. 200. Berapa tu? Oh, C. Hasif jawab dengan betul. 200 adalah C. Saya tak nampak. Oh, tak nampak. Tak apa. Okey, depan sikit. Alright, now kalau kelas C, yang mana net ID dia? Net ID lah madam beritahu apa? 3 byte yang pertama. Net ID. Net ID apa sini? 200. Lagi? Ni baru 1 byte. Lagi? 2, 3 3 dan 4. dapat. Ya, 3 dan 4. Host Mantap. ID adalah? 5. Okey, 5. Dan how about network address? Network address ini berapa? 234.0.0. Oh, kosong cukup 1 je lah. Nak cukupkan 4 kan? Alright. Itu sahaja daripada madam. Madam berat semua. Alright. Okay, itu sahaja daripada madam. So, madam akan upload juga video ini dalam kita punya YouTube. So, madam akan tambah lagi class full addressing. Alright. Classes addressing dalam video yang kedua untuk topik addressing. Alright. Itu sahaja daripada madam. Alright. So, kita tutup dulu recording.